Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'i ahzanina wa zahaba humumina wa syafi'an lana yawmal qiyamah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa sayil asqam wa karuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari ini akan bersama-sama dengan ayat tarawih kita, juzuk yang ke-18. Hari ini kita berada pada hari yang 17. Hari 17 ada riwayat katanya hari yang penting kerana pada 17 Ramadan diturunkan Al-Quranul Karim, dan 17 Ramadan juga berlakunya peperangan Badar, yang mana suatu peperangan yang besar yang berlaku dalam sejarah Islam kita. Kalau bagaimanapun, mari kita tadabbur ayat-ayat, beberapa ayat pilihan daripada juzuk yang 18, iaitu mengandungi suratul Mu'minun, lepas tu suratul Nur, lepas tu dalam sekitar 20 ayat daripada surah Al-Furqan. Kita mula dengan suratul Mu'minun. Nama surah Al-Mu'minun, suatu surah yang menceritakan pada awal-awalnya tentang kejayaan orang-orang mukmin. Dalam Quran ni ada surah Al-Kafirun, orang kafir. Lepas tu surah Al-Munafiqun, orang munafik. Lepas tu kita bersama dengan surah Al-Mu'minun, orang-orang mukmin. 3 golongan manusia yang dibagikan oleh Al-Quranul Karim, tercatat dalam Al-Qurannya, dan dinamakan surah-surahnya. Surah Al-Mu'minun ada sebanyak 118 ayat. Dimulakan dengan ayat-ayat yang Allah Ta'ala telah mengiklankan tentang kejayaan orang-orang mukmin, yang mana mereka itu bersifat dengan 10 sifat semua dalam awal-awal surah Al-Mu'minun, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Sampai kepada ayat yang mengandungi sifat-sifat orang mukmin berjaya, iaitu wallazina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Kejayaan dianya disebut ulaika humul warisun. Satu kejayaan orang-orang mukmin ni, satu dengan sebabnya, satu hum fi salatihim khashi'un, semaya mereka itu khusyuk. Mula dengan sifat semaya. Orang semaya khusyuk adalah orang itu dapat salah satu sifat kejayaan dalam hidup mereka itu. Semaya khusyuk ni penting sekali, kerana semaya ada macam-macam. Orang semaya lalainya, hatinya tidak tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita sama-sama mengkhusyukkan semaya kita dengan hati yang ikhlas, tawaduk kepada Allah, serta kita tu menjagakan segala adab-adab semaya, supaya kita dapat semaya yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya,
wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka menjauhi diri dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan dan perkataan sia-sia. Apa panggil perbuatan yang tidak ada faedah, kata kecek bohong, kecek sia-sia, buah saja, tak ada boleh ambil isi, tak ada berfaedah, bermanfaat. Begitu juga perbuatan, termasuknya besar sekali syirik. Perbuatan syirik ini perbuatan lagh, sia-sia. Dan perbuatan yang bercanggah dengan adab-adab Islam dan ajaran-ajaran dia. Lepas tu kita nak wijaya, kita jangan kata-kata yang tidak berfaedah, sia-sia saja, dan kita kecek apa-apa ada faedah, terutama kecek Al-Quran bersama Quran. Baca Quran itu adalah salah satu daripada kita nak paling daripada perbuatan sia-sia. Zikir kepada Allah, doa itu kita ambil pilih hak malak-malak, hak pakar. Jangan ambil hak tak pakar, buh dalam diri kita, menyebabkan kita rugi. Kerana Allah Ta'ala waya aflah, qad aflah, orang mukmin berjaya. Sifat orang mukmin ni ya tak sel kepada ada sia-sia saja, tak ada faedah. Lepas tu wa huwal ladzina hum lizakati fa'ilun, mereka yang berusaha membersih hartanya dengan menunaikan zakat. Ayat ni turun Mekah. Walau begitu pun maknanya digalak supaya keluar harta benda untuk buat kebajikan. Dan kata ulama zakat sini maknanya untuk bersih diri, membersihkan diri daripada syirik, daripada dosa-dosa. Masuk kata wallazina hum lizakati fa'ilun. Lepas tu yang yang keempatnya iaitu wallazina hum li furujihim hafizun, jaga kehormatan, jaga kemaluan, supaya tidak melanggarkan kehormatan, kecuali illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maksud kata kehormatan di sini iaitu menjaga nafsu syahwat, jangan berzina, jangan liwat, itu jaga furuj, jaga farad, kemaluan mereka atas suami-suami, isteri-isteri mereka atau orang-orang hamba sahaya. Maka mereka itu tidak cela. Maknanya dilarang supaya kita tu mengguna kemaluan kita pada jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sifat yang ke-nya iaitu wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, mereka menjaga amanah dan janji-janji, tepat dengan janji. Bila janji, bila ada orang serah amanah, maka dia tunai amanah, tidak khianat. Itu sifat orang berjaya belaka tu. Lepas dia akhir sekali wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka itu atas semaya-semaya mereka itu menjaga. Jadi mula dengan semaya allazina hum fi salatihim khashi'un, akhirnya sifat dia wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, jaga juga, jaga waktu, jaga adab-adab dia, jaga rukun-rukun semaya. Kena molek itu menunjuk kata kepentingan semaya. Orang berjaya ni orang yang ambil berat dengan semaya dia. Kerana semaya ni adalah rukun Islam dan dia tiang agama. Kalau kita semaya tak molek, makna kita meruntuhkan agama. Semaya jangan ada ria, semaya jangan ada tidak khusyuk, jangan. Kalau gitu orang yang ada sifat-sifat tadi, ulaika humul warisun, mereka itulah orang berhak akan berhak apa? Berhak mewarisi, terima pusaka. Saka gapo dia saka allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidu, iaitu mewarisi syurga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itu natijah hasil kejayaan orang-orang yang memiliki sifat-sifat: satu, semaya khusyuk; dua, dia tidak terlibat dengan lagh, dengan perkataan dan perbuatan sia-sia; yang ketiganya, mereka itu keluar zakat atau menyucikan diri; yang keempatnya, jaga kemaluan;
Yang kelimanya amanah, yang kena menjaga semaya. Ni sifat semua, bukan 10 ni sifat semua. Tu. Allazina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mupassakai atau mewarisi atau akan mencapai syurga firdaus yang mana mereka itu kekal di dalamnya. Masya-Allah. Allahumma ij'al lana jannatal firdaus ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah kepada kami akan jannatul firdaus, kerana jannatul firdaus adalah syurga yang tertinggi. Setiap orang pasti minta syurga yang tertinggi, yang terbaik, yang terbagus sekali. Itu Tuhan janji kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat tadi, mula dengan semaya, akhir dengan semaya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dia beritahu kepada kita tentang kejadian manusia. Panggil kanton tahap-tahap pekat-pekat kejadian manusia. Dalam ayat 12 mula situ, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal daripada tanah. Itu mula daripada manusia. Saripati maknanya dipilih daripada tanah. Bukan sebagai tanah dak, maka Tuhan pilih nak jadi manusia walaupun tanah, tapi tanah baik. Lepas ada tu, itu manusia pertama lah. Tuhan jadi insan pertama daripada tin. Lepas tu summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Lepas tu kami jadikan saripati tadi, pati tadi, air benih, air benih yang ditempatkan pada tempat yang kukuh, iaitu bertempat dalam rahim ibu, tempat sipar taruh nutfah. Lepas tu ayat lepas ada nutfah alaqatan, jadi sebeku darah beku. Lepas tu wa khalaqnal alaqata mudghah. Pada tu jadi pula akan seketul daging, setokor daging. Tu nak mula jadi manusia lah. Lepas tu wa khalaqnal mudghata 'izama, daripada daging itu jadi tulang, beberapa tulang. Fasalul 'izama lahma, kemudian tu baluk pula tulang-tulang itu dengan daging pula. Lalu comelnya Allah Ta'ala jadi manusia. Dan Tuhan ayat satu persatu tentang kejadian kita. Kalau Tuhan tak ayat, kita tak tahu. Sebab kita tengok mari orang beranak tu baik orang, jadi orang dah. Tak ada mari kata mari daripada tanah, lepas tu air mandi, lepas tu jadi ini Tuhan tayang cara. Kalau ada video, mana boleh buat video lah. Kata Tuhan tu jadi satu persatu. Summa dan lepas tu lepas dah tu lah wa khalaqna, lepas dah tu kemudian semua tu summa ansha'na khalqan akhar, kemudian kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain. Makhluk lain dah lah, tak ada jadi kalau air mani tak ada orang lagi, kalau darah beku tak ada orang lagi, kalau daging sekutu tak ada orang lagi. Lepas tu Tuhan jadi khalqan akhar, jadi makhluk yang lain, sifat keadaan dia lah. Tu. Lepas tu fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka nyatalah kelebihan, ketinggian, keberkatan Allah. Ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Allah, masya-Allah. Tuhan jadi kita comel fi ahsan taqwim, sebaik-baik bentuk. Kalau kita tengok diri kita, lepas tu banding dengan makhluk-makhluk lain, kita nampak. Kalau kita tengok sama-sama kita, sama manusia ni, tak nampak serupa belakang nampak. Tapi kita tengok kambing, lembu, kuba, gajah, beza jauh lalu. Dan lain-lain lagi makhluk Tuhan tak serupa. Itu kejadian manusia. Allahu Akbar. Lepas tu Tuhan royak pula, katanya summa innakum ba'da zalika lamayitun. Lepas tu kamu nak mati dah lah. Tu mati satu ketetapan Allah, satu kejadian Tuhan juga. Sepengah Tuhan jadi kita manusia, maka mati satu makhluk Tuhan yang Tuhan jadi kepada setiap orang manusia. Lepas tu bila jadi mati dah nak pergi mana pula? Jadi debu, jadi abu, jadi tanah. Dah summa innakum yaumal qiyamati tub'asun.
kemudian sungguhnya kamu akan dibangkit hidup semula pada hari kiamat. Itu masir kita, tempat kita akan kembali, tempat kita akan pergi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita setiap hari kena ingat asal kita pada Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Akan dibangkit kita. Mati mana saja, semua akan dibangkit. Dan kita bimbing dengan ayat-ayat macam ni, tadabbur ayat ni, kita ingat lagu mana kita nak klik, lagu mana tu ba'sun, lagu mana keadaan kita nak bangkit pada kiamat, lagu mana bangkit supaya ayat-ayat itik-itik mapuh ke dah. Kita kena bawa iman, bawa amal untuk kita menjadi orang mulia pula di akhirat, setelah mana Allah Ta'ala mulia kita di dunia ni. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbagai-bagai nikmat dia. Turun air, wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadar faskanna fil ardi, kami turun air dari langit dengan sukatan yang tertentu, qadar tertentu. Tuhan suka juga. Faskanna, kemudian kami tak air tu, mentempatkan air tersipai di bumi tu, taruh untuk kita nak pakai bila-bila pula. Bila gali tu biar air. Lepas tu dengan sebab air itulah Tuhan dia jadi fa'ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa anab lakum fiha fawakihu katsiratun minha ta'kulun. Kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu. Dia air kita gapo ni, pokok-pokok kayu, tumbuh-tumbuhan dia berhajat kepada air. Semua berhajat pada air belaka. Kita berhajat pada air. Kita jadi pada air, berhajat pada air. Begitu juga tumbuhan dia berhajat kepada air untuk nak subur, nak segar, nak pohon dia tu panggil buah untuk kita makan, untuk kita buat meniaga, jual dan sebagainya. Itu kelebihan yang besar. Mari kita puji pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya Tuhan tambah pula pada kita, insya-Allah Ta'ala. Kemudian dalam ayat-ayat lain lagi kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia suruh rasul-rasul tu makan yang bagus-bagus untuk jadi contoh kepada umat kaum dia. Ya rusul kulu minat thayyibat, pada ayat 51, wa'malus solihan inni bima ta'maluna alim. Wahai rasul-rasul, rasul-rasul mana Tuhan wayak pada Nabi, kata dia panggil semua rasul-rasul dulu. Daripada Nuh AS sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Panggil kulu, panggil semua makan. Allah jadi rasul makan, kita pun makan juga. Kerana rasul ni dipilih daripada manusia, tak ada pilih pada malaikat dah, malaikat tak makan. Tapi makan tu minat thayyibat, daripada benda-benda yang baik, benda-benda yang bagus. Jadi ilmu kesihatan ni bukan baru dak, mula pada rasul dulu. Kerana makan yang bagus ni yang membawa kepada kesihatan tubuh badan, yang keluar membawa pada kekuatan tubuh badan. Jadi satu ilmu lah, ilmu kesihatan, yang mana Tuhan tu suruh rasul-rasul dia makan yang bagus-bagus. Yang bagus tu goleknya halal lah, halalan thayyibah. Golek dia. Lepas tu bila makan yang bagus ni dia timbul mari wa'malus solihan, beramalah kamu amal-amal yang soleh, kerjalah amal-amal yang baik. Makan yang bagus, amal yang soleh, itu dasar agama Islam, dasar agama Tuhan daripada awal rasul sampai akhir rasul. Makan bagus, amal soleh. Ini jadi syiar, lambang hidup kita, hidup yang diizin diredha oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan hidup pesan sihat, pesan kuat. Inni bima ta'maluna alim, sungguhnya apa yang kamu kerja tu aku mengetahui. Wa inna hazihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sungguhnya agama ini ialah agama kamu yang satu, asas pokoknya. Ummatun wahidah tu, ummatukum sini makna agama kamu. Maknanya setiap umat tu disuruh pegang dengan agama Islam. Bila setiap orang pegang agama daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka jadilah ummatan wahidah.
Macam kita pergi dengan agama Islam, agama Allah yang Tuhan beri kepada kita, maka kita yang beragama Islam adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Umat yang satu. Itu tanda kata kuat. Tanda kata satu kekuatan, wa ana rabbukum fattaqun, dan aku Tuhan kamu, hendaklah kamu takut. Kalau pakat-pakat pergi dengan agama Allah, menjalankan kewajipan, beramal dengan ajaran dia, dan takut kepada Allah, maka jadilah kita ummatun wahidah yang kuat. Insya-Allah taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut pula orang kelebihan orang-orang takut kepada Allah. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang yang sentiasa bimbang disebab takut kepada kemurkaan Tuhan mereka itu. Wallazina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka itu. Wallazina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang yang tidak mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka. Wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan orang yang memberi akan apa yang mereka berikan sedang hati mereka gerun gemetar kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka itu. Ayat 60 ni maksud dia iaitu wallazina yu'tuna ma atau. Semasa hidup dunia tu dia buat semayanya, puasanya, sedekahnya, tapi hati dia tu duk bimbang lagi. Duk rasa bimbang, takut Tuhan tak terima, nak pergi Allah pada Tuhan, nak pergi kemuka kepada Allah Subhanahu wa taala, takut Tuhan tak terima lagi. Padahal dia buat baik dah. Itu dipanggil khauf, bimbang. Bimbang tu molek, supaya kita tu panggil, bila kita buat satu perkara, kita buat dengan molek kerana kita bimbang. Semaya kita bimbang, takut tak ada khusyuk, tak ada ikhlas, puasa kita tak ada ikhlas, boleh pala sikit, bimbang, takut Tuhan tak terima. Benda-benda tu kena ada dalam kita buat amal, buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping tu kita ada raja, kita harap. Harap kata hak kita duk bimbang, kita buat molek dah, maka kita berharapkan supaya Allah Taala terima dan Allah Taala balas dengan balasan baik. Bagaimana kalau orang tu tak ada buat benda baik, orang pencuri, orang minum arak, gapo, orang duk kaya septif, dia tak asal bimbang kerana dia. Orang baik bimbang, maka baik mana dia tak bimbangnya. Nauzubillah min zalik. Maka mereka itu ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu orang-orang yang segera mengerjakan kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka lah orang-orang yang mendahului pada mencapainya. Berlomba. Lepas tu kita mari pula kepada surah tu. Kita tengok sikit dalam surah Mu'minun lagi, insya-Allah taala. Ayat yang 1-1. Fa iza nufiqa fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. Allah, ini kita kena wasa bimbang takut, yang mana Allah jaga katanya. Kemudian apabila ditiup sengkakala, sekakala ni makna tiup supaya manusia tu semua bangkit bangun nak pergi kepada hari kiamat, maka pada masa tu, hari tu tidak ada lagi manfaat petali kerabat, nak nikah kahwin, untuk nak hubung silaturahim, dan buat baik antara satu sama lain, sudah tidak ada dah, habis masa dah, Tuhan katuk dah. Fala ansa bainahum, tidak ada keturunan antara satu sama lain dah. Lepas tu Allah Ta'ala
royak gapo rati yang kita boleh membawa pada hari itu, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka begitulah orang-orang berjaya. Pentingnya kita nak isi amal baik kita dalam timbangan, nak banyak, nak berat amal baik kita. Karena amal baik yang berat dalam timbangan itu adalah orang itu berjaya. Jangan hidup berkapah, berkapah dari timbangan dia tak naik kilo. Kita berbatu besi, maknanya buh yang baik-baik yang memberatkan timbangan. Kadang-kadang kita buat benda kecil sikit tapi boleh banyak. Macam bulan Ramadan ni, Allah Masya Allah, bagai-bagai tak banyak sekali kita buat tapi boleh banyak. Kalau puasa ni ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja tapi pahala dia besar. Wa ana ajzi bi, aku sendiri nak balas kepada orang puasa tu. Alaika bisaum, hendaklah kamu puasa, fala adalahu, maka tidak ada bandingi tanding. Fa innahu la adalah, maka tidak ada tanding serupa dengan dia di segi banyaknya ganjaran dan pahala. Allahu akbar. Begitu juga kita kata buat baca Quran, maka baca Quran boleh memberatkan timbangan, bahkan boleh menjadi syafi'an lakum, syafi'an lahu yaumul qiyamah, syafi'an li sahibihi yaumul qiyamah. Boleh menolong bantu orang tua dia, orang baca tu lah pada hari kiamat. Baca Quran ni satu huruf boleh 10, berat tu. Berat dah. Kita timbang naik 10 goreh. 10 goreh. Sekilo dah lah. Tu. Sebab tu nasabah kita berada bulan Ramadan Mubarak, dan masih ada lagi masa kita ni separuh lagi, walaupun tak sampai separuh lagi, maka kita usaha supaya memberatkan timbangan amalan baik kita, insya-Allah. Sebaliknya, wa man khafat mawazinuh, siapa yang ringan timbangan amal baiknya, fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam. Mereka lah orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal dalam neraka. Ni rugi. Khafat, mana rengi? Rengi amalan baik, berat amalan jahat. Bukan rengi timbang satu daun kilo dah. Makna ya timbang ni boleh ada 2 daun. 2 daun dia, 2 tempat timbang dia. Satu nak timbang amalan baik, yang kedua nak timbang amalan jahat. Bila amalan jahat tu berat, maka rengilah amalan baik. Maka orang macam tu nyanyo ke dia lah, dia merugikan diri dia sendiri, tak ada rugi orang lain. Orang lain duk royak ke dia pun tak ada rugi orang lain. Tapi dia tak sedengar, maka dia tu jadi fi jahannam khalidun, dan neraka jahannam al-qadar kekal di dalamnya. Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam. Talfahu wujuhumun nar, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kadihun. Api neraka itu membakar muka mereka, dan tinggallah mereka di situ dengan muka yang huduh cacat. Dia duduk dalam neraka agak, tak ada kena kecek dah. Panahnya, bakarnya, jadi punuh habis muka-muka, hangus. Kita tak sir itu mudah, insya-Allah taala. Na'udzubillahi min zalik. Mari kita kepada ayat akhir sekali, belum akhir daripada suratul Mu'minun ni. Suratul Mu'minun ayat akhir ayat akhir, iaitu Allah taala batu Tuhan wa kita wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan berdoalah kamu, hai Muhammad, dengan berkata, wahai Tuhanku, berilah ampun dan kurniakanlah rahmat kepada aku, kerana engkaulah sahaja sebaik-baik pemberi rahmat. Nabi tu suruh dia tu minta istighfar, padahal Nabi dia tidak bersalah, tidak berdosa, maksum, terjaga, terpelihara, dilindung daripada perbuatan-perbuatan yang berdosa. Tapi Tuhan ajar dia suruh minta doa. Rabbi itu doa dah. Rabbi, hai Tuhanku, ighfir, ampunkanlah dosa-dosaku.
Jadi kita bukan khas pada nabi kita saja ni. Tuhan suruh nabi kita supaya menjadi contoh kepada umat dia. Maka kalau nabi disuruh minta doa supaya Tuhan ampun dosa dan kasih belah kepada dia, maka kita umat Islam lebih berhak lagi untuk kita berdoa supaya Tuhan itu ighfir, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca tu dalam bulan Ramadan, terutama pada akhir-akhir bulan Ramadan. Atau Rabbi ufili warhamni, kata semualah. Tu. Wa anta khairur rahimin. Engkau lah sebaik-baik orang beri rahmat. Tak ada dah orang lain ke Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kepada surah An-Nur. Surah Nur ni diturunkan di Madinah. Ayat 64 ayat semua. Nama surah An-Nur mana cahaya, masya-Allah. Surah cahaya. Tu mana dalam surah ni disebut cahaya-cahaya. Seperti dalam ayat yang ke berapa Allah Taala sebut Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ayat yang ke-35 35. Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Masya-Allah. Siapa? Wa yadribullahu al-amsalin nas wallahu bikulli syai'in alim. Allah yang menerangi langit dan bumi. Mana Tuhan yang memberi petunjuk, pipin, cahaya kepada langit dan bumi. Dan penghuni penduduk buminya. Allah nur. Allah tu mempunyai cahaya. Quran tu cahaya dah nur. Tu. Maka kita sangat berhajat kepada nur cahaya-cahaya. Allahu akbar, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Bandingin nur hidayat petunjuk Allah Subhanahu wa taala tu sebagai sebuah mishkat. Mishkat. Mishkat ialah lubang yang tidak tembus. Lubang seperti ada lubang di rumah kita tapi ia tak ada tembus pergi di sana dah. Dinding rumah sebagai tempat meletakkan lampu sebagai pancaran cahaya yang kuat dan tidak berselerak. Itu makna mishkah. Cahaya langit dan bumi yang Tuhan jadikan supaya dengan cahaya tu supaya mishkah. Ada pelita. Lepas tu pita tu fi zujajah. Pita tu pula dalam kaca, dalam geluk kaca. Az-zujajah tu geluk kaca itu pula jenis terang supaya bita kaukabun durriyun. Pita yang bersinar bana cemerlangnya. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Dinyalakan dengan minyak daripada pokok yang banyak manfaatnya, mubarakah, berkat. Zaitunah, daripada pokok zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah, yang bukan sahaja daripada timur dan daripada barat. Mana dia duduk atas kemucak bukit, lepas tu dia tu dapat cahaya matahari baik tekah naik dan tekah timbulnya, tekah jatuhnya. Nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha. Allah, masya-Allah. Nurun ala nur, cahaya atas cahaya. Tu. Allahu akbar, masya-Allah. Kita nak bagi lagu tu cahaya Quran, cahaya email kita dah. Mari pula cahaya Quran, nurun ala nur. Wipung cahaya. Berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Yahdillahu li nurihi man yasha. Dan Allah Taala memimpin, tunjuk hidayat siapa yang dikehendaki kepada nur hidayatnya. Kita kena minta. Insya-Allah orang mukmin dia ada nur. Allah Taala cerita dalam surah Surah tu Hadid dia kata.
Surah hadis sebut katanya yauma taral mu'minina wal mu'minat, hari yang engkau lihat orang mukmin dan orang mukminat, nurun yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, ada cahaya yang dia tu bersinar di depan mereka dan di sebelah kanan mereka itu. Busyra lakum, khabar gembira baik pada kamu, jannat, syurga. Allah, dalam syurga ada cahaya untuk orang mukmin dan mukminat pula. Bukan orang mukmin saja, sebut dengan jelas pula. Lepas tu orang munafik pula, dia tak ada cahaya, nyanyi ke dia. Minta tunggu ustaz, ya tu tunggu ustaz, kami nak ambil sikit cahaya pada kamu. Allah, duduk dalam dunia gelap ada, gelap email, duduk kelabunya email, di akhirat pergelap pula, dia minta dengan orang kerana tak ada cahaya. Maka kita kena cari cahaya atas dunia ni, dengan email kita, dengan kita membaca Quran, kita cari ilmu dan kita amal dengan ilmu, supaya kita dapat cahaya yang dapat menyuluh jalan-jalan yang benar untuk kita beramal dengan dia dan kita berjalan di atas dia. Waktu kita tubik pada rumah, nak mari masjid, kita kena minta pada Allah nur cahaya. Minta untuk hati kita, untuk lidah kita, untuk pendengaran kita, telinga kita, untuk penglihatan kita. Cahaya an yamini wa ashimali, di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, wa min fawqi, di atas kita, wa min tahti, di bawah kita, wa fi amami, depan kita, belakang kita. Penuh dengan cahaya, diliputi dengan cahaya. Mata, telinga ada cahaya, belakang hati ada cahaya, lidah pun ada cahaya juga. Tu minta setiap kali kita tubik, kita ada doa ni, bukan tubik pada masjid, tubik ada rumah menuju pada masjid, minta cahaya macam supaya kita dapat cahaya dunia dan cahaya di akhirat insya-Allah taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala disebut tentang kelebihan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid, kelebihan masjid. Masjid ni Baitullah, rumah Allah. Baitul Mukmin, rumah bagi orang mukmin. Orang mukmin kena masuk semua rumah ni lah. Biacak kerana rumah dia. Allah Taala berfirman kata fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fi hasmuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Nur, cahaya hidayat petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah Allah. Masuk masjid, kita akan dapat cahaya, nur, rumah-rumah ibadat. Diperintah supaya turfa', dimuliakan keadaannya. Tempat-tempat suci bersih, kerana rumah Allah kita kena jaga bersih, comel, molek, jangan kotor cemak. Lebih pada rumah kita lagi, kita tu menjagakan rumah-rumah Allah. Azinallah, Tuhan mengizin, Tuhan perintah supaya turfa', diakatkan, dimuliakan, dimuliakan, jaga kehormatan dia. Wa yuzkar, dan disebut, sebut nama Allah fi hasmu, nama Allah, sebut nama Allah semaya Jumaat, sebut nama Allah semaya Jumaat, sebut nama Allah semaya sunat-sunat macam sunat duha, kita kata pagi-pagi pun panggil sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Zikir selepas solat, aurat, semua tu panggil sebut nama Allah taala. Doa sebut nama Allah, baca Quran sebut nama Allah. Itu tempat yang kita membesarkan Allah, muliakan Allah di rumah dia. Pagi-pagi yusabbihu lahu fiha, menyucikan Allah pagi-pagi dan petang-petang. Anak kena banyaklah, banyak bertasbih, banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala di rumah dia. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah.
Orang yang mengimarah masjid rumah Allah ni rijal. Tu oleh rijal, orang-orang yang kuat imannya. Tu orang kuat baru yang panggil rijal. Kalau dia orang tak kuat, lemah, malah mari masjid, malah zikir, malah sebut nama Allah Taala, tak wahid tasbih, maka tak boleh panggil rijal. Nak panggil nisa, panggil perempuan. Tu panggil perempuan. Tina lah, bukan perempuan dak tina. Kalau perempuan ni bahasa Melayu, kalau perempuan yang tinggi daripada tina, tina ni panggil panggil orang yang tak berapa tinggi peringkat dia tu. La tulhim tijaratun, yang tidak lalai oleh menego, walaupun menego di luar masjid yang menego, ya jual wala bai'un, jual beli gapo untuk mencari yang halal daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tak gapo, tak lalai dia an zikrillah, daripada berzikir, pada ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah, masya-Allah, kita minta kita, Allah maj'alna rijalan, ya Allah, jadilah kita ni rijal, suka kepada rumah Allah, mari beribadat kepada Allah, zikir wa iqamis solah, mendirikan solah. Lepas tu bila dapat keuntungan atau lebih hasil dia daripada nafkah yang wajib, wa itaiz zakah, dia mengeluarkan zakat. Tu rukun Islam belaka tu, iqamatus solah wa itaiz zakat tu. Itu kewajipan orang yang jadi rijal. Lepas tu pula ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar, mereka itu bimbang takut hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan dia. Itu hak yang takut. Itu rijal. Rijal dia ada hubungi dengan ibadat kepada Allah, dan ia ambil berat dengan masyarakat, dengan keluar zakat. Lepas tu dia hati dia tu rasa bimbang takut pada hari yang mana hari gemetar, hari yang terbalik-balik, belalak-belalak mata-mata dan hati-hati. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Orang macam itu tu maka Tuhan akan balas dengan sebaik-baik balasannya kepada mereka itu. Banyak lagi ayat-ayat yang kita boleh ambil, masya-Allah. Wallazina kafaru amalum kasarabim biqi'ah, amalan kafir itu seperti dengan alang-alang, seperti bayar apa ni, bayar panah. Bayar panah. Ya napa banyak pergi kamat ke ada air, tapi bagi tak ada air saja. Itu amalan orang Tuhan tak terima amalan dia dah. Itu lebih kurang hari ini yang kita dapat beberapa ayat penjelasannya untuk kita tadabbur, insya-Allah. Maka kita tambah lagi, kita baca sendiri, insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah taala beri taufik untuk kita tadabbur ayat-ayat dalam kitabnya yang mulia. Aqul qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam wa fawwidu amri lillahi innallaha basirun bil ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.